Jangan percaya setiap ayat yang keluar dari mulutnya jika cermin matanya ditanggalkan, hanya boleh percaya jika dia mengatakan sesuatu ketika dia memakai cermin matanya. Itulah ayat yang sering diucapkan Cikgu Hiragi, dan hanya seorang pelajar yang berjaya memahaminya, yaitu Sofia. Cikgu Hiragi ialah seorang guru baru, yang baru berpindah dari sekolah lama. Di sekolah lama, berlaku sesuatu kepada rekan sekerjanya, yang juga teman wanitanya, yaitu Cikgu Aisyah. Disebabkan satu kejadian, Cikgu Aisyah berubah menjadi pendiam, tidak suka bergaul, dan berkurung dalam bilik tidur. Siapakah Cikgu Hiragi? Apakah yang dilakukannya di sekolah baru? Begini kisah selengkapnya. Rina, seorang jago skuas yang selalu menjadi juara peringkat kebangsaan. Dalam drama versi asal, Rina seorang perenang yang sangat hebat. Ramai yang mencemburui kecemerlangan Rina dalam bidang sukan, tetapi tidaklah sampai sanggup menjatuhkan Rina. Sehinggalah suatu masa, ada video palsu Rina tersebar luas. Kononnya Rina mengambil obat-obatan terlarang untuk menang pertandingan. Ada dua orang rekan sekelas yang dapat memastikan video tersebut ialah palsu, tetapi mereka lebih memilih mendiamkan diri, dan menjauhkan diri seperti rekan sekelas lain. Rina berkawan baik dengan Liana. Liana menghadiahkan sehelai sapu tangan bergambar. Kononnya gambar pada sapu tangan itu ialah watak kartun yang Liana sukai. Rina mula menjauhkan diri dari Liana. Selepas mendengar ayat yang keluar dari mulut Liana, Liana mengambil gambar bersama Rina dan dimuat naik di media sosial. Demi mendapat ramai pengikut, Liana menjadi tumpuan selepas berkawan dengan Rina. Rina memulangkan semula sapu tangan Liana, dan mula menjauhkan diri. Khairol, pembantu pribadi Reina, juga seorang ahli sukan, tetapi dia terpaksa berhenti bersukan selepas dibelasah beberapa orang pelajar dari sekolah lain. Mereka tidak suka Khairol terlalu rapat dengan Reina. Atas nasihat Sofia, Khairol menjadi pembantu pribadi Reina. Reina juga ada seorang juru video yang merakamkan setiap aktiviti yang dilakukan. Pernah satu ketika, Reina terpandang Sofia di luar tingkap sedang menangkap gambarnya. Khairol menjelaskan, Sofialah yang telah mendorongnya untuk menjadi pembantu pribadi Reina, menjadi saksi kejayaan Reina dalam bidang sukan. Reina menyapa Sofia yang sedang tertidur dalam kelas. Ada gambar Reina di atas mejanya. Bermula detik itulah Reina dan Sofia berkawan, berkongsi aktiviti harian. Hubungan rapat Reina dan Sofia membuat Liana cemburu. Liana mula mengintip pergerakan Reina. Dia ingin membuat Reina menyesal karena menjauhkan diri darinya. Kemuncak dari penyebaran video palsu, Reina sudah tidak mampu bertahan lagi. Dia mengambil keputusan mengakhiri hidup sendiri, terjun dari atas bangunan tinggi. Hiragi menyesali keputusannya tidak dapat membantu Reina. Perbualan terakhirnya dengan Reina ialah Reina mau berjumpa dengan sumber penyebar video palsu. Cikgu Hiragi menggunakan baki hayatnya untuk merungkai kebenaran. Ayah Aisyah dan seorang penyiasat yang dikatakan ayah kandung Aisyah, bersetuju membantu Hiragi melaksanakan rancangan penebusan. Hiragi bukanlah mau membalas dendam, dia hanya mau pastikan tiada lagi mangsa alami kejadian sama seperti Aisyah dan Reina. 10 hari sebelum pelajar 5E menamatkan sesi persekolahan, Hiragi melancarkan rancangan yang sudah disusun rapi dan terperinci. Bangunan sekolah diruntuhkan, semua kaki tangan dan pelajar dapat keluar dari bangunan, kecuali pelajar di 5E. Hiragi telah meletupkan akses jalan keluar, tingkap juga digantikan, beberapa bahan letupan juga telah dipasang di bangunan sekolah, setiap ruangan juga dilengkapi kamera litar tertutup termasuklah bahagian sinki tandas pelajar perempuan. Apakah yang telah didedahkan dalam rancangan penebusan atau 10 hari kelas tahanan Cikgu Hiragi? Hiragi minta semua pelajar mencari jawaban, siapakah sebenarnya yang membunuh Reina. Hiragi buat pengumuman, semua pelajar sekelas Reina akan ditahan selama 10 hari, untuk mencari jawaban punca sebenar di sebalik kematian Reina. Selama 10 hari aktiviti mereka akan disiarkan dalam rangkaian media sosial Mind Voice, dengan syarat setiap pengguna Mind Voice perlu memindahkan sejumlah uang dalam akun banknya. Lebih mendebarkan, setiap kali kelas dimulakan dan jawaban tidak tepat diberikan, hayat seorang pelajar akan ditamatkan. Tindakan Hiragi telah mengejutkan masyarakat di seluruh dunia. Hiragi dituduh gilakan duit. Ramai pengguna mula mengecam guru-guru yang bertugas di situ, karena gagal memberi perlindungan kepada pelajar. Sofia mengaku dialah penyebab kematian Reina. Sofia menjelaskan, bagaimana dia boleh berkawan dengan Reina. Dia juga menyatakan ada menerima sekeping surat dari Reina. Dalam surat itu, Reina menegaskan dia tidak boleh lagi berkawan dengan Sofia. Dia mau Sofia menjauhkan diri darinya seperti rakan-rakan lain. Sofia menyesal telah menjauhkan diri dari Reina.
Sofia sadar Reina menulis surat ketika sedang menangis. Ada tulisan yang kabur terkena air mata. Tetapi, Sofia menjauhkan diri, bimbang rekan sekelasnya menjauhkan diri, jika masih rapat dengan Reina. Hiragi menafikan semua andaian Sofia, dia berkongsi luahan Reina. Tentang Sofia, Reina memilih untuk tidak melibatkan Sofia dalam permasalahan yang dialaminya. Hiragi berkongsi beberapa paparan screen di media sosial. Sebuah akun media sosial menggunakan nama Hunter X mengulas tentang video palsu Reina, dan Hiragi ingin tahu siapakah pemilik akun media sosial itu. Seorang pelajar mengaku pemilik akun tetapi dia gagal memberikan kata laluan. Akhirnya, pemilik sebenar mengaku, Liana memberikan kata laluan yang tepat. Berdasarkan pengakuan Liana, dia mendapat video dari dalam bag sekolahnya. Dia menyebarkan video tersebut, hatinya terlalu sakit. Reina lebih memilih berkawan dengan Sofia. Reina menjauhkan diri darinya dan memilih Sofia, pelajar yang dipanggil hamba. Sofia terkejut mendengar kenyataan panjang dari Liana. Dia memperbetulkan semula pandangan Liana yang salah terhadap Reina. Sofia menjelaskan, Reina masih menganggap Liana sebagai sahabat. Reina pernah memberikan hadiah sapu tangan bercorak kartun. Reina menjelaskan corak kartun pada sapu tangan itu disukai sahabatnya. Liana teringat semula sapu tangan yang Reina pulangkan. Liana menangis, menyesali perbuatannya ke atas Reina. Inspektor Rashid dan rekannya menyiasat pasal Hiragi. Mereka datang ke rumah Aisyah. Di situ mereka berbual dengan ayah tiri Aisyah. Dia menjelaskan Hiragi ialah orang yang menakutkan. Dia juga beritahu Aisyah mengasingkan diri selepas berlaku pergaduhan dengan Hiragi. Hiragi telah menampar pipi Aisyah, dan akibatnya Aisyah mengalami tekanan emosi. Selepas penyiasatan yang sangat panjang, Inspektor Rashid akhirnya tahu ayah tiri dan ayah kandung Aisyah bersubahat dengan Hiragi. Ayah tiri Aisyah ialah seorang pemilik syarikat perfilman Adiwira, dan ayah kandung Aisyah seorang penyiasat terkenal. Terungkap juga kisah Inspektor Rashid, seorang bekas guru yang sanggup mengubah kerjaya karena kematian salah seorang pelajarnya yang dibuli. Inspektor Rashid menjadikan kematian bekas pelajarnya sebagai motivasi untuk memastikan tiada lagi orang lain mengalami nasib seperti anak didiknya. Hiragi berjaya menakut-nakutkan pelajarnya. Dia menamatkan hayat 6 orang pelajar semata-mata mau mendapatkan kebenaran di sebalik kematian Rina. Ashraf mencabar Hiragi beradu kekuatan. Ashraf tahu Cekbu Hiragi sakit, dan dia tidak mungkin kalah. Hiragi menegaskan, jika Ashraf kalah, Ashraf perlu memberitahu semua orang kebenaran di sebalik video palsu Rina. Ashraf kalah dan fakta mulai dirungkai. Ashraf terpaksa meninggalkan minat untuk menjadi seorang penari selepas ibunya terlibat dalam kemalangan, dan lumpuh. Ashraf terpaksa bekerja di luar waktu sekolah untuk menanggung keluarganya. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Salah seorang anggota kumpulan penari membuat satu permintaan. Ashraf akan diberikan sejumlah uang, jika berjaya mengajak Reina berjumpa dengan rekannya. Kononnya rekannya peminat Rina. Ashraf berjaya membawa Rina ke suatu tempat. Rina bersetuju berjumpa dengan rekannya jika Ashraf berhenti memanggil Sofia dengan gelaran hamba. Di tempat yang dijanjikan, Ashraf tidak menyangka rekannya telah menipunya. Rekannya mengaku sebagai anggota kumpulan Bilems. Mereka coba membawa lari Rina. Ashraf membantu Reina. Dia bergelut dengan beberapa orang. Dia menyuruh Reina melarikan diri. Tidak berhenti di situ, sekali lagi, kumpulan Bilems mendekati Ashraf. Ketua kumpulan itu meminta Ashraf merekam video Rina, dan mereka akan memberikan ganjaran. Ashraf tiada pilihan lain, dia perlukan uang. Ashraf memberikan video rekaman kepada kumpulan Bilems. Hiragi mendesak Ashraf mendedahkan identitas sebenar ketua kumpulan Bilems. Mulanya Ashraf enggan mempercayai Hiragi. Tambahan pula beberapa rekan sekelasnya sudah ditamatkan riwayat oleh Cekbu terbabit. Sofia muncul dari muka pintu. Dia meyakinkan Ashraf untuk percaya Cekbu Hiragi. Semua rekan-rekan mereka masih hidup dan disembunyikan di bilik bawah tanah. Dia terdengar suara ketika hendak membuka pintu mencari sumber suara. Dia dapat pastikan mendengar suara Adam dan rekan-rekan lain. Akhirnya Ashraf mendedahkan identitas sebenar ketua kumpulan Bilems. Dia ialah Cisiang yang juga disebut sebagai Joe atau Kei. Inspektor Rashid mendengar semua perbualan. Hiragi sengaja menghubungi pegawai polis itu, dan Inspektor Rashid berjaya menangkap Kei untuk disoal siasat. Secara tiba-tiba Hiragi jatuh tidak sadarkan diri. Telepon bimbitnya berdering. Sofia menjawab panggilan. Kedengaran suara seorang lelaki membicarakan pasal rancangan. Sofia mengimbas kembali ayat-ayat yang pernah disuarakan Hiragi. Si pemanggil menutup talian selepas mendengar suara Sofia. Semua pelajar mengambil peluang mencari 6 rekan mereka di bilik rahasia, dan mereka berjaya mengetahui perkara sebenar tentang tujuan sebenar Hiragi menjadikan mereka tahanan.
Mereka juga tahu rekan sekelas mereka yang merupakan juru video Reina terlibat sekali dalam rancangan Cekgu Hiragi. Ada beberapa pelajar yang ingin keluar dari situ, mereka tidak mau lagi terbabit dalam apa juga rancangan Hiragi, tetapi Hiragi sadarkan diri dan merampas semula jam tangan pelbagai fungsi. Cekgu Hiragi bijak mengatur kata, Alicia terus terang mengenai hubungan asmaranya bersama ketua kumpulan Bilems. Selama ini Kei membantunya menyinar dalam bidang modeling. Alicia mengaku cemburu dengan kejayaan Reina, tetapi dia tiada kena-mengena dengan penyebaran video palsu rakan sekelasnya itu. Alicia mengambil rantai pemberian Kei, dia lempar ke lantai dan ada satu kad memori yang tersembunyi di dalamnya. Hiragi memasang kad memori itu dan melihat semua kejahatan yang pernah dilakukan kumpulan Bilems. Dalam senarai itu, tertera nama samaran seorang pelanggan yang menggunakan nama Hunter. Dalam ruang nota, tercatat pelanggan itu ialah salah seorang guru di sekolah Raja Ishak. Bermulalah misi pencarian identiti guru yang terbabit dalam kes penyebaran video palsu, dan Hiragi menggunakan kaedah yang sama. Dengan bantuan seseorang, sebuah video yang memaparkan Reina dan seorang lelaki masuk ke sebuah bangunan disebarkan, lokasi tempat Reina mengakhiri hidupnya. Hiragi mengarahkan semua pihak mencari tahu, siapakah sebenarnya lelaki dalam video yang telah disebarkan. Cekgu Hiragi memberikan tugasan kepada para pelajar untuk menganalisis, siapakah lelaki bersama Reina dalam video yang sudah disebarkan. Dalam bilik rahasia, Sofia dan Hiragi melihat Melissa dan rekannya membuat rekaman video. Dalam video itu Melissa menjelaskan Cekgu Megat ialah guru yang terlibat dalam penyebaran video palsu Reina. Melissa mendedahkan Cekgu Megat pernah memintanya berhenti mengikuti latihan sukan selepas ponteng latihan. Alasan yang Cekgu Megat gunakan ialah dia tidak mau peserta hilang tumpuan karena terlalu leka bermain cinta. Melissa menyuruh rekannya memuat naik video di media sosial, tetapi sempat dihalang oleh Cekgu Hiragi. Melissa akhirnya tahu perkara sebenar, rupanya dia ada masalah kesehatan, dan ibunya minta bantuan Cekgu Megat untuk sampaikan pada Melissa. Cekgu Megat tidak sampai hati terus terang, dia cuma menjadikan alasan Melissa sibuk berjanji temu, sebab itulah tidak hadir latihan. Melissa menangis dan menyesali tindakannya, nasib baiklah video tidak sempat dimuat naik. Hiragi menasihati semua pelajar agar berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum menulis sesuatu. Hiragi menghubungi Cekgu Shed depan semua pelajar, dia mau Cekgu Shed mengaku dosanya sebelum pukul 8 malam, jika enggan, Hiragi akan merampas benda paling berharga milik Cekgu Shed. Terdapat dua orang pelajar yang tidak percaya Cekgu Shed terlibat dalam kematian Reina. Si pelajar lelaki sanggup menyerang Cekgu Hiragi di bilik seni, si pelajar lelaki mau keluar dari situ, dan tidak mau lagi terlibat. Beberapa pelajar yang masih mau meneruskan rancangan merungkai kebenaran berjaya menghalang si pelajar lelaki. Rupanya selepas diselidiki, si pelajar lelaki bimbang tawaran beasiswa untuk masuk ke universiti yang disediakan oleh Cekgu Shed dibatalkan jika penglibatan Cekgu Shed dalam kes kematian Reina berjaya dibuktikan. Hiragi dan Shed berbincang empat mata. Terungkap satu kebenaran yang selama ini disembunyikan. Perbualan mereka disiarkan secara langsung di rangkaian sosial Mind Voice. Hiragi mengajar di sekolah yang sama dengan teman wanitanya, Aisyah. Semuanya berubah ketika Aisyah bertemu semula dengan rekan satu kursus dengannya yaitu Shed. Shed menawarkan beasiswa pada salah seorang pelajar di bawah jagaan Aisyah, dan Aisyah menolak tawaran Shed secara baik. Tetapi, Shed tidak berhenti mendesak, dia menawarkan sejumlah uang. Jika Aisyah bersetuju masukkan pelajarnya ke universiti yang Shed tetapkan, Shed berjanji akan memberikan lebih banyak uang. Aisyah tidak menerima uang yang diberikan, sebaliknya Aisyah melantik seorang penyiasat persendirian untuk menyiasat siapakah sebenarnya Shed, mengapa dia beria ia memberikan surat sokongan untuk membolehkan pelajar cemerlang masuk ke universiti. Aisyah mengetahui semua rahasia yang Shed sembunyikan, rupa-rupanya, Shed bekerja sama dengan bekas menteri pelajaran, dia akan memilih pelajar yang dirasakan berbakat dan berpotensi untuk diberikan beasiswa masuk ke universiti. Shed akan menerima sejumlah uang jika berjaya mencari pelajar yang berkelayakan, dan perkara yang paling membuat Aisyah terkejut ialah, 99% pelajar yang Shed tawarkan beasiswa akan berhenti di semester pertama. Para pelajar dipaksa berhenti jika gagal mencapai keputusan cemerlang, beasiswa yang ditawarkan juga akan ditarik balik. Aisyah tidak mau pelajar bawah bimbingannya menerima nasib buruk, dan Shed bimbang rahasianya terbongkar. Dia mengupas satu kumpulan yaitu kumpulan Bilems untuk menjatuhkan reputasi Aisyah. Shed mau pastikan Aisyah tidak lagi berkelayakan menjadi seorang pendidik. Shed menerima sebuah video palsu yang jelas memalukan Aisyah.
Semua lapisan masyarakat mengecam Aisyah tanpa mengetahui perkara sebenar, dan akhirnya Aisyah tertekan dengan situasi yang dialaminya. Aisyah mengasingkan diri, mengurungkan diri dan jauh dari masyarakat. Secara tidak langsung, Syed mengaku bersalah, tetapi semua bukti yang diperoleh melalui intipan adalah tidak sah digunakan untuk menuduh seseorang. Hiragi menerima kiriman gambar, dan Syed terkejut selepas melihat dirinya dalam rekaman video bersama Reina. Emosi Syed sudah terpancing, dia mengaku memang dia yang menempa video dari kumpulan Bilems. Dia sepatutnya berjumpa dengan Reina di hari kematian pelajar itu. Reina dapat tahu Syed yang bertanggung jawab ke atas video palsu, tetapi mereka tidak sempat berjumpa. Pengakuan Syed tersiar secara langsung di Main Voice. Semua orang mula mengecam, memaki dengan ayat yang menyakitkan. Sebelum rancangan 10 hari dalam tahanan Hiragi datang ke rumah Aisyah, bersemuka dengan ayah Aisyah. Dia menyuarakan hasrat untuk berpindah tugas ke sekolah Syed. Dia mau merungkai kebenaran. Hiragi dilantik menjadi guru seni. Dia mengugut pengetua di sekolah lama. Jika perpindahannya tidak diluluskan, dia akan menularkan kejadian yang akan menjatuhkan nama baik sekolah. Akhirnya permintaan untuk dipindahkan dimakbulkan. Di sekolah baru, semuanya berjalan lancar, tetapi semuanya berubah selepas penyakit kanker yang dialaminya ketika sekolah menengah datang semula. Jangka hayatnya diperkirakan hanya setahun saja lagi. Ayah Aisyah mula menasihati Hiragi untuk fokus menyembuhkan penyakitnya, tetapi kejadian yang menimpa Reina membuat Hiragi mula memikirkan rancangan penahanan, untuk memastikan tiada lagi mangsa alami kejadian seperti Aisyah dan Reina. Selepas berjaya merungkai misteri kelibat lelaki dalam video bersama Reina, Hiragi memulangkan semula telepon bimbit dan kamera milik pelajar. Dia beri kebebasan pada pelajar untuk melakukan apa sahaja, tetapi pastikan jangan sampai orang luar tahu, mereka bekerja sama dengan Hiragi. Hiragi tidak mau pelajarnya dibenci dan dikecam orang luar. Hiragi juga berjanji akan bebaskan semua pelajar, dia akan jelaskan semua perkara esok hari. Alicia menghubungi Kei dan meninggalkan pesanan suara, meluahkan perasaannya, dan Kei akhirnya mengungkap sememangnya Cekgu Syed yang menggunakan khidmat mereka untuk memalsukan video Reina. Ketika semuanya sudah terungkap, video lelaki bersama Reina tiba-tiba berubah menjadi wajah Hiragi. Semua pelajar terkejut, ada pula pelajar yang mau memuat naik video di Main Voice, tetapi sebahagian pelajar sempat menghalang. Semua pelajar mendesak agar Cekgu Hiragi mendedahkan semua kebenaran. Cekgu Hiragi memilih membiarkan pelajar berpikir apapun tentang dirinya. Di pihak lain, terungkap sudah semua rakan Subahat Hiragi dalam melancarkan rancangan. Inspektor Rashid gagal mengetahui fakta di sebalik rancangan Hiragi dari rakan Subahatnya. Inspektor Rashid dan Hiragi bertarung sengit. Ketika tidak sadarkan diri, seorang hero datang menyelamatkan keadaan. Inspektor Rashid dibawa ke sebuah bilik rahasia dalam keadaan bergari. Pelajar memberikan dia makanan dan minuman. Pelajar menjelaskan mengapa mereka membantu Hiragi. Hiragi sudi memandang dan menerima mereka semua. Di depan semua pelajar, Hiragi mengaku tujuan dia mengadakan rancangan penebusan ialah ingin membuat Cekgu Syed sadar kesilapan diri, dan merasai kesengsaraan yang dialami Cekgu Aisyah dan Reina. Hiragi mahu Cekgu Syed sadar betapa serius jenayah yang telah dilakukan. Selain itu, Cekgu Hiragi juga mahu para pelajar lebih berempati, bertanggung jawab dengan setiap tindakan dan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Semua pelajar menangis mendengar luahan hati Cekgu Hiragi. Mereka juga akan dibebaskan selepas pengumuman terakhir yang akan dibuat secara langsung di atas bumbung esok hari. Malam sebelum pengumuman, Hiragi membawa Inspektor Rashid di atas bumbung. Hiragi terkena tembakan di bahagian dada. Nasib baiklah dia terfikir memakai baju kalis peluru. Di atas bumbung itulah, Hiragi menegaskan dia akan membuat pengumuman yang akan disiarkan secara langsung di Main Voice. Hiragi minta semua pihak menunggu dan bersabar. Inspektor Rashid menghubungi rakan sekerjanya, suruh bawa Cekgu Aisyah ke sekolah. Dia mau Cekgu Aisyah saksikan apa yang sedang Hiragi lakukan. Depan semua pelajar, Sofia mengungkap satu kebenaran yang sudah lama disembunyikan. Dia mengaku dirinya sebagai pembunuh Reina. Dia ada di atas bangunan ketika Reina jatuh ke bawah. Sofia sempat memaut tangan Reina, tetapi rayuan Reina yang minta untuk dilepaskan membuat Sofia melepaskan tangan, dan akhirnya Reina meninggal di tempat kejadian. Reina ada menjelaskan perkara itu kepada Cekgu Hiragi, dan Hiragi meyakinkan yang Sofia tidak bersalah. Jika Sofia berjaya selamatkan Reina sekalipun, ia tidak akan menghentikan niat Reina mahu menamatkan nyawa sendiri. Rakan sekelas Sofia juga menegaskan yang Sofia tidak bersalah. Sofia sekali lagi membuat rakan sekelasnya bimbang dan resah.
Sofia menjelaskan, Cekgu Hiragi pernah berkata, dia bermimpi terjun dari atas bangunan selepas menyelesaikan semua misinya. Semua pelajar berusaha membuka laluan untuk ke atas bumbung, Inspektor Rashid datang membantu, dan serpihan dinding yang menghalang laluan berjaya disingkirkan. Apakah yang berlaku di atas bangunan? Hiragi mendedahkan semua perkara. Hiragi menegaskan netizen yang menyebabkan kematian Reina. Netizen menulis komen yang menyakitkan hati dan menyebabkan gangguan emosi. Netizen tidak sadar mereka melakukan bully cyber. Mereka menggunakan teknologi digital untuk mengganggu, merosakkan reputasi dan menakutkan orang lain. Disebabkan komen netizen, Reina dan Cekgu Aisyah mengalami gangguan emosi yang sangat teruk. Cekgu Aisyah mengasingkan diri dari masyarakat, dan Reina pula memilih mengakhiri nyawa sendiri karena sudah tidak tahan berdepan dengan kecaman netizen. Cekgu Hiragi menegaskan, program 10 hari yang dijalankan bertujuan memberi kesadaran kepada masyarakat untuk menjauhi bully cyber, minta masyarakat berpikir sebelum menulis atau memberi komen terhadap sesuatu isu. Selesai melakukan pendedahan, Cekgu Hiragi naik ke tembok dan terjun ke bawah. Sofia sempat mencapai tangan Cekgu Hiragi, dia teringat semula hari kematian Reina. Sofia berusaha menarik tangan Cekgu Hiragi. Rakan sekelas lain tiba tepat masa, mereka mencapai tangan Cekgu Hiragi, mereka berjaya menyelamatkan Cekgu Hiragi. Sebenarnya Cekgu Hiragi bukannya berniat terjun menamatkan riwayat sendiri, tetapi dia mau menyadarkan Sofia, kematian Reina tiada kaitan dengannya. Sofia juga sadar, sebenarnya dia bukannya sengaja melepaskan tangan Reina. Sofia sudah sedaya upaya menggenggam tangan Reina, tetapi tangannya tidak cukup kuat untuk tarik Reina. Setahun kemudian, semua bekas pelajar 5F berkumpul di kelas, ada gambar Cekgu Hiragi di atas meja guru. Mereka semua kagum, Cekgu Hiragi berjaya melawan penyakitnya selama setahun. Cekgu Hiragi meninggal dunia setahun selepas kejadian 10 hari dalam tahanan. Semua pelajar berjaya mencapai cita-cita masing-masing seperti yang diingini. Segelintir masyarakat juga lebih berpikir sebelum bertindak, terutamanya meninggalkan komen di media sosial.